Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap semuanya sehat dan ceria-ceria belaka. Semua sehat-sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, selamat datang ke kelas Ustazah Yus. Kali ini Ustazah akan mengajar pendidikan Islam prasekolah dengan tajuknya Akhlak dan Sifat Nabi. Apa dia tu? Nanti jom kita belajar bersama Ustazah Yus. Okey, sebelum tu kita tengok dulu objektif pembelajaran. Apa yang kita nak dapat pada kali ini? Yang pertama, murid dapat menyebut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Akhlak ni banyak yang luas, tapi kita nak sebut 3 akhlak sahaja dulu. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat mengamalkan akhlak dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Kita dah belajar apa dia sifat Nabi, akhlak Nabi, kita amalkan pula dalam kehidupan seharian kita. Barulah kita jadi manusia yang baik, yang macam Nabi juga, seorang yang sangat baik, sangat mulia. Okey, seperti biasa sebelum kita mula belajar, kita baca doa belajar dulu. Semua tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membaca doa. Kita masuk dulu. Tajuk kita akhlak Nabi Muhammad. Kita tengok yang pertama dulu, akhlak Nabi. Akhlak, apa dia akhlak tu ya? Akhlak yang mulia ibarat sekuntum bunga, walau di mana sahaja pasti semua orang suka. Tu dia akhlak mulia. Akhlak mulia. Akhlak ni ialah sikap kita ataupun perangai kita, tingkah laku. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana akhlak Nabi itu sendiri. Macam mana sikap Nabi, perangai Nabi itu sendiri. Adakah dia berakhlak mulia ataupun tidak? Okey, kita tengok salah satu sikap Nabi. Apabila ditanya tentang akhlak Nabi, teringat Ustazah, apabila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri Rasulullah, isteri Nabi Muhammad, bagaimanakah akhlak Nabi? Sayyidatina Aisyah menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Apa maksudnya itu? Al-Quran Al-Quran itu sendiri kitab yang Allah turunkan, terkandung di dalamnya wahyu Allah. Semua yang baik-baik, akhlak mulia, akhlak Nabi itu semua dah terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kalau nak cek balik, nak tengok, nak tiru macam mana akhlak Nabi, kita baca Al-Quran, jumpa sifat-sifat yang baik dalam Al-Quran, itulah dia akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sangat sempurna. Nabi Muhammad seorang yang sangat sempurna, akhlaknya yang sangat mulia. Tak ada siapa yang dapat menandingi kemuliaan akhlak Nabi Muhammad, kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai hamba atau sebagai umat Nabi Muhammad, siapa lagi yang kita nak tiru kalau bukan kita tiru Nabi sendiri kan? Kita tiru Nabi Muhammad, kita tiru akhlak dia. Setakat mana yang kita boleh tiru, kita tiru. Cuba cari apa dia akhlak-akhlaknya.
yang boleh kita tiru. Okey, kita tengok yang pertama. Nabi seorang yang rajin. Ya, ini salah satu akhlak Nabi. Nabi Muhammad seorang yang sangat rajin. Rajin ni apa? Rajin selalu buat kerja apa semua. Nabi sendiri kalau buat kerja, ya dari kecil lagi Nabi telah bekerja. Berumur 9 tahun Nabi telah mengembala kambing. Dia sangat rajin. Okey, Nabi sangat rajin. 9 tahun telah mengembala kambing. Kemudian pergi besar sedikit dalam umur 12 tahun pergi berniaga, rajin bekerja. Nabi pergi berniaga mengikut bapa saudaranya, ya. Kanak-kanak lagi Nabi dah telah melakukan kerja. Ya, sangat rajin Nabi ni. Apabila dia dah dewasa, pekerjaan Nabi adalah berniaga. Nabi berniaga dengan sangat rajin sehingga keuntungannya berlipat kali ganda. Maksudnya dapat untung yang sangat banyak disebabkan kerajinan baginda. Nabi seorang yang rajin. Jadi kita umat Nabi Muhammad nak jadi rajin ke atau nak jadi malas? Rajin lawannya malas. Jadi kita umat Nabi Muhammad jangan malas-malas, kena ikut contoh Nabi Muhammad. Kita pun kena rajin. Kalau kita nakkan sesuatu, kita kena berusaha, kena rajin berusaha. Contohnya kita nak pandai, kan? Kita nak pandai, kita kena rajin belajar, rajin buat latihan. Tengok kawan-kawan dah pandai dah membaca. Kenapa saya tak pandai baca lagi? Kita kena rajin berusaha, banyakkan buat latihan, ya, banyakkan belajar. InsyaAllah dengan rajin kita akan dapat apa yang kita mahukan, ya, InsyaAllah. Okey, selain itu rajin tolong ibu bapa. Rajin tolong ibu bapa buat apa yang kita boleh buat, kan? Itu rajin. Orang yang rajin semua orang sayang, semua orang suka. Macam Nabi Muhammad lah, semua orang sayang baginda sebab baginda seorang yang sangat rajin. Okey, kita tengok pula sikap dia yang kedua ataupun akhlak Nabi yang kedua. Perkataan ni bermaksud sabar. Sabar. Nabi seorang yang sangat sabar. Nak tahu sabar? Ya, dia tahan, dia simpan, dia sabar. Ya, Nabi ni dari kecil lagi dengan pelbagai dugaan dia, tapi dia sangat sabar. Dia tak pernah balas dendam, dia tak pernah marah-marah dekat orang. Ya, okey. Nabi dari kanak-kanak lagi dia dah jadi anak yatim. Dia bersabar dengan kehidupan dia. Kemudian semasa Nabi telah dilantik menjadi Rasul, Nabi mula berdakwah. Semasa itu ramai sangat orang yang tak suka dengan dakwah Nabi. Orang buat macam-macam dekat Nabi. Ada seorang wanita tu yang selalu sangat letak duri-duri di jalanan, duri, dia buang sampah dekat tempat jalan yang Nabi nak lalu, sengaja sebab dia tak suka dengan Nabi. Tapi pertindakan Nabi sabar. Nabi tak pernah melawan, Nabi tak pernah membalas balik. Malah apabila wanita tu lama tak buat kerja macam tu, dah lama tak ada orang ejek-ejek dia, Nabi rasa pelik dan Nabi bertanya khabar pula. Mana pergi makcik ni, ya? Sihat ke dia? Tu, sampai tahap tu kesabaran Nabi. Kesabaran Nabi, akhlak yang Nabi tunjukkan, yang kesabaran yang setinggi ini telah menyebabkan ramai orang yang memeluk Islam sebab tertarik dengan akhlak Nabi. Seorang yang sangat sabar, sangat penyabar. Walaupun orang buat dekat dia macam-macam, tapi Nabi sabar. Jadi kita pun, ya, kenalah juga sabar. Kalau kita kena marah, kita buat nakal, mak marah kita, ayah marah kita, sabar. Jangan balas balik, jangan marah tengking balik dekat ibu apa tu. Itu tak betul, kan? Okey. Kalau kita tak larat nak buat kerja sekolah, banyak sangat kerja sekolah ni, cikgu bagi kerja sekolah banyak, sabar. Ya, tanamkan dalam diri kita sikap sabar.
Sabar maksudnya bukan sabar tu tak buat langsung kerja sekolah, tetapi sabar maksudnya kita buat perlahan-perlahan. Tak apa, buat sikit-sikit dulu, buat sikit-sikit, lama-lama habislah kerja tu. Jangan kita tinggalkan terus langsung tak buat. Nanti akhirnya kawan-kawan pandai, kita balik yang rugi, kan? Okey. Satu lagi sifat Nabi, bukan sifat akhlak Nabi. Satu lagi akhlak Nabi, iaitu Nabi seorang yang penyayang, penyayang. Nabi sayang semua orang. Nabi ni sangat kuat penyayang. Dia sayang dengan semua orang, dengan sayang sahabat-sahabat dia, ahli keluarga dia, dengan umat dia. Kita ni pula, kita ni umat Nabi Muhammad, Nabi sayang dekat kita. Kita ni kena sayang balik dekat Nabi. Kena sayang kat Nabi. Nabi sangat sayang dekat kita. Penyayangnya Nabi ni, dia tak ada pernah satu kisah cerita cucu dia panjat, sewaktu dia tengah solat, cucu panjat belakang badan dia tengah sujud. Dia sabar dan sikap penyayangnya, dia tak bangkit selagi cucu tu tak turun daripada badannya tu, Kemudian dia tak marah pun cucu dia, sebab cucu dia kecil sangat lagi masa tu, tak faham apa. Okey, itu antara contoh Nabi penyayang. Nabi juga penyayang dengan ahli keluarga dia, dengan isteri-isteri dia, Nabi rajin. Nabi rajin menjahit baju dia sendiri. Ada baju dia koyak, Nabi jahit sendiri. Dia tak ada marah-marah isteri dia suruh buat, malah dia rajin buat sendiri, dan dia bersabar. Okey, banyak lagi contoh-contoh kisah teladan daripada Nabi tentang sikap-sikap Nabi yang sangat mulia, yang sangat hebat. Jadi antara tiga sikap ini, rajin, sabar dan penyayang, cuba kita tanamkan dalam hati kita. Kita sayang semua orang, kita rajin buat kerja dan kita bersabar dengan apa yang mendatang. Boleh faham tak anak-anak? Saya harap semuanya faham, ya. Okey, kita tengok seterusnya. Kali ni kita tengok sifat pula. Tadi sikap ataupun akhlak, tadi akhlak Nabi, jadi sifat-sifat ni membentuk akhlak jugalah. Okey, sifat Nabi Muhammad yang ni yang khusus. Yang ni mesti sifat yang mesti ada dalam kalangan para rasul ataupun para nabi. Para rasul mesti ada sifat-sifat ni. Okey, kita tengok sifat ni, sifat wajib. Yang pertama, Siddiq. Sebut sama-sama. Siddiq. Siddiq. Apa maksud Siddiq? Bercakap benar. Siddiq bercakap benar. Maksudnya tak pernah menipu. Nabi Muhammad sejak dilahirkan sehingga dewasa, sehingga wafat, baginda tak pernah menipu. Sentiasa bercakap benar. Dari kecil lagi, sehingga orang gelarkan dia Al-Amin. Al-Amin maksudnya jujur. Seorang yang tak pernah menipu. Itu sifat Nabi. Jadi kita ni kalau rasa-rasa nak menipu, kita ingat balik, Nabi kita sentiasa bercakap benar, bersifat siddiq. Kita pun kenalah ikut, tak bolehlah menipu. Menipu tu baik ke tak baik? Menipu tu satu sikap yang tidak baik. Jadi kita jangan buat. Kita kena bercakap benar, walaupun pahit, walaupun susah, walaupun nanti kita kena balik. Kita kena marah balik dengan mak, contohkan. Tapi mengakulah bercakap benar. InsyaAllah orang yang bercakap benar ni adalah sifat Nabi. Siapa yang tiru Nabi, Allah sayang, Nabi pun sayang. Okey, kita tengok pula sifat yang kedua, amanah. Sebut ikut ustazah. Amanah. Amanah.
Okey, sifat yang pertama tadi, siddiq, maksudnya bercakap benar. Ini sifat yang kedua pula iaitu amanah. Apa maksud amanah? Boleh dipercayai, ya. Boleh dipercayai. Seorang Nabi, seorang Rasul, dia mesti ada sifat amanah, iaitu sifat yang boleh dipercayai. Bila diberi tugasan, diberi tanggungjawab, dia amanah. Maksudnya orang percaya dia mesti boleh buat tugasan tersebut. Ya, dia amanah dengan tugasan tersebut, dia sampaikan, dia buat sebaik mungkin sehingga selesai. Itu maksud amanah, ya. Ya. Amanah ni lawannya khianat. Ya, khianat ni orang dia pecah amanah, maksudnya dia tidak boleh dipercayai. Orang bagi kepercayaan kat dia tapi dia mengkhianati kepercayaan orang lain. Jadi itu contoh amanah, itu sifat amanah. Seorang rasul, dia mesti ada amanah. Dalam diri dia mesti ada sifat amanah, iaitu sebab dia nak menyampaikan, dia nak membawa agama Allah kan. Allah telah menyampaikan agama, telah memberikan wahyu kepada dia. Dia kena amanah dengan ilmu yang dia dapat. Apa yang Allah suruh, dia kena amanah dan dia kena buat tugasan dia sebagai seorang rasul dengan baik. Kalau dia tidak amanah, agama kita ni, agama Islam tidak akan sampai dengan betul. Maksudnya agama Islam tidak akan sempurna. Itu pentingnya sikap amanah. Sifat amanah kita sebagai manusia biasa pun, kita perlu ada sifat amanah dalam diri kita. Apa sahaja yang orang percayakan kat kita, orang bagi tugasan itu, sebab kita ni dipercayai, kita kena buat sebaik mungkin. Ya. Contohnya kalau kita guru, cikgu bagi tugasan kepada kita, bagi kerja sekolah pada kita, kita kena buat sebaik mungkin. Tak bolehlah kita malas-malas lah nak buat, suruh mak lah buat. Ya. Kalau mak yang buat, itu telah khianat lah tu. Dia telah mengkhianati kepercayaan cikgu. Sepatutnya cikgu bagi kerja dekat dia lah yang kena buat. Sebab dia nak belajar jadi pandai. Bukan suruh mak buat. Nanti mak memang dah pandai dah, mak lagi pandai. Kita bila nak pandai kan. Okey, boleh faham ya anak-anak maksud Ustazah? Okey. Amanah, ya, kita ni kena terapkan, kena tanam dalam diri kita. Kita pun kena ada sikap amanah. Okey, kena orang bagi kepercayaan kat kita, kita kena buat dengan baik, insya-Allah semampu yang kita boleh. Okey, seterusnya sifat Nabi yang ketiga iaitu tabligh. Sebut betul-betul ikut Ustazah. Tabligh. Sifat yang pertama siddiq, iaitu bercakap benar. Sifat yang kedua amanah, iaitu boleh dipercayai. Dan yang ketiga tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Seorang rasul, seorang nabi, dia mesti boleh menyampaikan. Dia mesti kena menyampaikan apa yang nak dia sampaikan. Sebab sebagai seorang rasul, Allah akan memberi wahyu kepada para rasul, ya. Contohnya Al-Quran kan, macam Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran kepada dia. Dia kena sampaikan. Dia tak boleh pegang sorang-sorang. Maksudnya dia tak boleh, Allah bagi wahyu kat Nabi, kemudian Nabi diam aja. Nabi amalkan untuk diri sendiri je. Tak boleh. Sebab dia seorang rasul, dia kena sampaikan apa-apa sahaja yang Allah turunkan, yang Allah berikan, dia kena sampaikan kepada seluruh umat. Contohnya Allah suruh solat. Jadi Nabi sebagai seorang rasul, dia kena sampaikan, dia kena bagi tahu kat semua umat manusia ni, umat Islam, Allah suruh solat. Itu dia menyampaikan. Faham tak anak-anak? Contohnya Allah suruh kita umat Islam ni berpuasa. Allah bagi tahu kat Nabi Muhammad dalam Al-Quran suruh berpuasa. Nabi Muhammad bila dapat ayat tu,
Nabi Muhammad kena sampaikan, bagi tahu kepada sahabat, wahai sahabat-sahabat, Allah suruh kita puasa, macam tu, sehinggalah sampai kepada kita ni semua umat Islam, barulah kita tahu, oh itu suruhan Allah. Ada kita dalam Al-Quran pun kita tahu ada larangan-larangan Allah. Macam mana kita boleh tahu? Sebab Nabi Muhammad telah menyampaikan dengan sifatnya yang tabligh tadi. Okey, tabligh maksudnya menyampaikan. Okey, lagi satu sifat. Tak banyak. Ini sifat yang keempat, sifat yang terakhir. Ingat, anak-anak semua kena ingat ya. Okey, sifat yang terakhir iaitu fatanah. Sebut ikut Saza. Fatanah. Fatanah. Yang pertama tadi siddiq, iaitu bercakap benar. Yang kedua amanah, boleh dipercayai. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keempat fatanah. Fatanah. Okey, apa maksud fatanah? Fatanah maksudnya bijaksana. Bijaksana. Bijak ialah pandai. Seorang Rasul, seorang Nabi, dia mesti seorang yang bijak. Mesti jadi orang yang pandai, barulah dia boleh menguruskan semua perkara dalam kehidupan kan. Dia nak menyampaikan dakwah macam mana, nak ajak orang, menyeru orang masuk Islam macam mana. Dia bijak, dia menggunakan kebijaksanaan dia. Sebab dan Nabi Muhammad sendiri memang seorang yang sangat bijak. Macam-macam taktik, macam-macam untuk contohnya dalam peperangan, macam-macam teknik peperangan yang Nabi ajarkan kepada kita umat Islam kan. Nabi tunjukkan dengan sifat kebijaksanaan dia. Semasa Nabi berniaga, dengan kebijaksanaan Nabi dapat mengaut keuntungan yang sangat banyak, berlipat kali ganda. Itu kehebatan Nabi ya, seorang yang sangat bijak. Kita pun sebagai umat Nabi Muhammad kena ikutlah. Kenalah jadi seorang yang bijak juga. Macam mana nak jadi bijak? Kenalah rajin belajar, rajin berusaha. InsyaAllah Allah akan bagi kebijaksanaan kepada kita. Boleh tak anak-anak? Okey. Seterusnya kita tengok pula, kita rumuskan balik. Ingat balik sifat Nabi Muhammad tadi ini ya. Sifat yang wajib bagi seorang Rasul. Siapa yang bergelar Rasul? Rasul kita ada 25 Rasul. Ingat lagi tak? Kita ada 25 Rasul yang wajib kita percaya. Semua Rasul-Rasul tu ada keempat-empat sifat ini. Ya, ingat, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bercakap benar ya, siddiq bercakap benar, amanah boleh dipercayai, tabligh menyampaikan, fatanah bijaksana. Semua orang kena ingat empat sifat ini. Macam mana nak ingat? Jom kita nyanyi sama-sama. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bercakap benar boleh dipercayai, menyampaikan dan bijaksana. Itulah dia sifat-sifat Nabi. Okey, boleh tak anak-anak? Lagi sekali. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bercakap benar boleh dipercayai, menyampaikan dan bijaksana. Itulah dia sifat-sifat Nabi. Alhamdulillah. Saya harap anak-anak boleh ingat. Kalau tak ingat boleh ulang balik tengok video ini ya. Okey. Alhamdulillah, kita nampak gaya ni dah sampai ke penghujung.
Okey, Ustazah harap anak-anak dapat ataupun faham apa yang kita pelajari pada hari ini dan seterusnya dapat menerapkan di dalam diri kita. Kita buat, kita contohi apa sahaja sifat-sifat baik Nabi, akhlak mulia Nabi. Kita kan nak jadi umat Nabi, jadi umat Nabi yang terbaik. Kita nak Nabi sayang kita, jadi kita contoh, kita ikut sifat-sifat baik Nabi Muhammad. Boleh ya? Okey, sekian dulu. Terima kasih belajar dengan Ustazah. Jumpa lagi di lain tajuk pula, insya-Allah. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.